أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi hak minggu lepas muka surat 23, petok yang ketiga daripada atas terjemahan dia. Petok yang ketiga daripada atas terjemahan dia. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Air sedikit yang kurang daripada 2 kolok. Juga sengkang kalau tidak mengalir. Hak Arabnya haitsulam yakun waridan. Kalau tidak mengalir, itu terjemahan dia. Kita buat terjemahan hak kitanya. Haitsu sekira-kira, lam yakun tidak adalah air yang sedikit tadi, waridan datang ke atas najis. Haitsu sekira-kira, kalau lah kita kata kau. Haitsu sekira-kira, lam tidak, yakun adalah air yang sedikit, waridan datang ke atas najis. Itu menjadi najis sebab kemasukan najis. Biwusuli najisin. Biwusuli najisin ni kalau kita kata kau, air yang sedikit tadi tu berhubung ataupun bersentuhlah. Usul berhubung dengan najis. Air yang sedikit, dalam keadaan air tu bukan datang ke atas tempat najis, dengan bahawa air yang sedikit tadi ni didatangi oleh najis. Air tu dipanggil air yang maurudun, air yang didatangkan oleh najis ke atasnya. Air yang najis datang ke atasnya menjadi najis dengan sebab biwusuli najisin ilaihi, dengan sebab berhubung najis dengan kepadanya, kepada air yang sedikit. Najis mana ni yang menyebabkan air yang sedikit tadi, yang menanti, yang maurud tadi ni jadi najis? Najis yang bisa terlihat oleh mata sihat. Yura bil basaril mu'tadili. Najis yang nampak dengan mata kasar ni, mata hak pertengahan. Kalau najis tapi halus sangat-sangat, tak nampak, tu tak hukum najis. Contohnya, kalaulah kata lalat, dia hingga atas, memang lalat tu dia mari daripada tahi lembu. Memang dipijak tahi lembu, maknanya dia kaki lalat ada tahi lembu. Tapi lalat yang sama, dia pun jatuh ke dalam air yang sedikit. Jatuh dalam air yang sedikit, mana air menanti. Tapi najis yang dikatakan ni halus sangat-sangat, maka tidak menajiskan air yang buat memang sahih. Di kaki lalat tu ada tahi lembu, sebab dia memang pijak atas tu sana. Tapi nampak tak kalau najis tu? Tak nampak. Halus sangat-sangat, maka tidak menajiskan air. Sama juga, lalat tu dipijak atas najis, atas tahi lembu, lepas tu dia mari hingga atas tubuh kita, atas pakaian kita. Memanglah ada najis, tak kata ada najis dia hingga atas tahi lembu, tapi halus itu tidak menajiskan tubuh kita dan tidak menajiskan pakaian kita. Halus dia panggil. Tapi ni tak nampak dengan mata pertengahan ni. Ambil kanta apa ni?
Kanta pembesar. Ambil tu mungkin apa? Tak kira tu. Tak kira najis yang menajiskan air, najis yang nampak dengan mata kasar, dengan mata yang pertengahan. Tak nampak, memang ada sekalipun tak ukur najis. Ni dia duduk dalam bilik air, dalam jambang. Apabila nyamuk gigit dia, bila nyamuk gigit dia, kalau dang katak nyamuk, tempat nyamuk gigit dia akan basuh. Dekat nyamuk hinggap dia akan basuh. Sebab dia kata nyamuk tu mari mana? Nyamuk ni mari dah jambang ni. Memang nyamuk tu hinggap di jambang ni. Bila kalau jambang pun bukan ada tahi atas tepi jambang, tak ada tahi duduk dalam nudah. Tak, dia basuh. Kalau kata di jambang tu memang ada tahi, stokor nyamuk tu dihinggap situ, mari di dia pun tak menajiskan. Sebab apa? Hak tak nampak dengan mata kasar. Walaupun di kaki nyamuk tu memang ada najis sekalipun. Hak menajiskan air, ini cerita air ni. Hak menajiskan kita adalah najis yang nampak. Hak contoh saya sebut minggu lepasnya, dia kencing. Tapi ini bukan air lah, kita kata kena pada betih. Dia kencing berbetulan dengan angin tiup. Dia berasa berabuk di betih dia ni. Berasa, faham tak? Berasa berabuk di betih ni. Air kecing dia tu lah, ditiup oleh angin. Tapi dia tengok di betih dia tak ada nampak pun. Tapi kalau ambil kantar pembesar mungkin nampak. Maka tidak menajiskan betih dia. Sebab najis air kencing yang memang air kencing, tapi halus tak nampak, tidak menajiskan kita. Jadi ni cerita bab air ni. Ni cerita bab air. Jadi air yang sedikit, yang tak sampai 2 kolah, menjadi najis apabila berhubung najis dengan air sedikit tadi. Najis yang nampak dengan mata yang pertengahan. Kemudian dia kata tulis kalau tidak mengalir. Tu dia terjemahan haisulam yakun waridan, sebut minggu lepas lah. Bukan makna tidak mengalir, dengan makna sekiranya air tidak datang ke atas tempat najis. Dia masalah dalam kitab kita ni ada. Air mengalir sama hukum dengan air yang tidak mengalir. Di muka surat sebelah tu, muka surat 24. Muka surat 24. Surat 24 petok yang kedua daripada atas. Jumpa tak? Waqtara kasiruna tu tak? Bawah sekali. Wal jari karakidin. Jumpa tak? Jumpa? Wal jari bermula air yang berlari, karakidin seperti hukum air tenang. Sekarang ni air banyak ke sedikit? Air sedikit jatuh najis, hukumnya najis. Itu air yang tenang. Wal jari air hok mengalir. Macam sebut minggu lepas, dia buat macam taman kat rumah dia tu, air tu bergerak semua. Air tu berpusing, bergerak ni. Bagaimana ni? Wal jari, air yang berlari ni. Tapi air tak sampai 2 kolah semua ni. Jatuh najis ke atasnya. Najis air tu sama dengan hukum air tak mengalir. Tu bahawa kata mengalir tak mengalir. Ini pandangan muktamad. Wal jari karakidin. Bermula air yang berlari, hukumnya seperti air yang tenang. Air dan bekas berdi, tu air tenang. Air yang berlari ni macam kita buat berjalan air tu. Air turun naik, turun naik, turun naik tu. Air semua tu tak sampai 2 kolah, tapi air tu bergerak. Jatuh tak cicak sutir dalam tu, najis juga walaupun tak berubah sekalipun. Tu pandangan muktamad. Tu air berlari lah tu. Hak ni bukan masalah air mengalir ni. Haisulam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air sikit tadi tu datang ke atas najis. Kalau air sedikit datang ke atas najis, air itu tidak akan dihukumkan najis, melainkan jikalau berubah. Mana air yang sedikit yang datang najis ke atasnya,
Contohnya kita kata kau air sedikit datang najis ke atasnya, kita ambil air secetong. Air daripada koloh ke kita ambil secetong, kita buh di tepi koloh. Kemudian di pakaian kita ni ada najis darah nyamuk. Darah nyamuk kena kita katok nyamuk, kemudian lekatlah darah nyamuk di baju semayang kita. Kita pun ambil air secetong, air sikit ni panggil ni air sikit ni. Air tak sampai 2 koloh. Air hok dalam 2 koloh ni banyaklah. Hok dalam secetong ibu tepi koloh, dia pun ambil ni baju dia hak ada darah ni najis. Dia pun apa panggil apa ni? Air warik ke air mauruk? Air mauruk, air yang menanti. Najis datang ke atas air yang sedikit, automatik air dalam cetong tu hukum najis, walaupun tak berubah pun air tu, sebab darah bukan banyak sangat darah nyamuk ni. Tapi dia panggil apa tu? Dia panggil najis datang ke atas air yang sedikit. Bukan air datang ke atas najis. Najis yang datang ke atas air yang sedikit, maka air dan cetong tu automatik menjadi najis. Itu je. Ini haisulam yakun waridang ni. Sekira-kira air sedikit tu bukan datang ke atas najis, tapi maurud, air sedikit menanti najis datang ke atasnya. Samalah juga dengan tapiok ni, mungkin kita kata bukan basuh najis. Kita kadang-kadang kan setengah tu dia ada hak basuh tangan tu, hak basuh tangan, hak ceret dengan bekas tu tak apalah. Dia pun buat keluar air. Buat keluar air. Lepas tu masing-masing celup dalam tu. Celup dalam tu. Celup dalam tu, faham tak? Itu semua air menanti, itu bukan air datang. Tapi kalau bukan basuh najis tak apalah. Sebab tangan kita bukan ada najis pun. Cuma apabila tangan kering ni tak sedap nak makan. Dan memang kita disunatkan basuh tangan, walaupun tangan kita mari dari semayang saat ni bersih, memang sunat basuh. Tapi dia basuh seumpama tu pun tak ada masalah, sebab ni bukan basuh najis. Faham tak? Bukan basuh najis. Tetapi kadang-kadang kita tak sedar tangan kita ada najis kadang-kadang. Contohnya kita ada jerawat pipi ni, kita pun pecek pecah, lepas tu keluar darah, kita pun buat Ada tak najis di tangan kita ni? Adalah. Kalau kita makan tanpa basuh tangan, hukumnya haram, sebab ada najis di tangan kita. Tiba-tiba kita masuk tangan kita dalam bekas tadi. Tangan kita ada darah, nanah, jerawat. Maknanya air maurud, air sedikit menanti najis datang ke atasnya, air tu automatik menjadi najis. Mana? Tu tak apalah sebelum makan. Tangan tak ada lah seumpama tu. Selepas makan. Selepas makan buat gitu juga. Tak jadi buat gitu dah. Tangan orang beleming dia, tangan orang tu beleming. Waktu masuk ke, biasa kalau lepas makan dah buat gitu. Lepas makan nak tanya ni, lepas makan buat gitu juga? Pakai celup dalam tu juga? Lepas tu tangan kita tu, hak lepas kita makan nasi tu, hukum gapo semua tangan kita tu? Kotor ke najis? Kotor ke najis? Tangan kita hak penuh dengan gula ke apa ke, kotor ke najis dia panggil? Kotor. Kenapa kotor? Bekas makan saat ni kotor. Kotor kita makan ni. Betul? Kita makan saat ni, kita buat masalahnya, kita makan kuah gula, gula daging, gula ayam, gula ikan. Gula daging, gula ayam, gula ikan, darah ada tak dalam tu?
Ada tak darah dalam tu? Ada tak darah dalam tu? Ada tak darah dalam tu? Daging gula. Ke basuh daging tu kita khenyek, seketul-seketul, kita khenyek. Biar jadi putih lepuk baru kita ubur. Kau buat mana? Hak daging lembu tu, hak seketul-seketul tu kita buat mana? Kita tumbuk biar habis keluar darah di dalam dia. Lepas tu darah keluar tak pada masa dia masak daging, dia masak ayam, dia masak ikan, keluar tak darah? Apa hukum darah? Apa hukum darah? Hak saya ni tak ada ni. Cuba mari tu. Ni kitab Fathul Mu'in ni. Ada belaka dalam ni. Apa-apa hal kita buka dalam kitab. Senang. Muka surat. Muka surat 74. Atas sekali. 74 atas sekali. Apa saya ni? Tak perasan. 74 atas sekali. Wadamin hatta ma baqiyah ala nahwi azmin lakinnahu ma'fuun anhu. Yang kelima darah. Yang kelima ni apa ni? Bahagian benda-benda yang najis. Benda najis yang pertama tahi, yang kedua air kencing, yang ketiga mazi, yang keempat wadi, yang kelima darah najis. Sekalipun hanya percikan yang masih tertinggal pada semacam tulang, hatta ma baqiya ala nawi azmi, sehingga kan hak darah yang tinggal hak di dagingnya. Hak dalam daging-daging tu lah. Masa gelegok apa air panas tu, darah tu keluar najis. Darah najis lah. Lakinnahu ma'fuun anhu, hanya saja darah pada tulang itu diampuni adanya, dimaafkan pada makan jua, tidak dimaafkan pada kena tangan, kena pakaian. Mana kitab kita? Dan macam mana tu? Kita makan kuah gula yang bercampur dengan darah, kuah gula daging ikan ayam, maka itu hukumnya najis sebab darah. Sekarang ni macam mana tangan? Bukan kotor, najis. Najis datang ke atas air yang sedikit, takkan jadi suci tangan. Macam mana kita nak masuk solat? Sebab tangan kita masih lagi dihukumkan najis. Saat ni royak kotor pun kejut dah. Ni najis pula seperekat lagi. Tak ni tanya, kenapa tangan tu najis, kotor ke najis? Kotor. Kotor. Awak makan saat ni kotor ke? Kejut pula tahu kan makan kotor. Lepas tu ni najis. Makan najis pula. Mana? Kalau sebut kata basuh tangan yang kotor. Kotor apa ni? Kotor hak kita makan nasi saat ni. Nasi sekali dengan kuah gula, daging, ayam, ikan, kotor. Tak kata tangan kotor ni pun kita kata seolah-olah kita makan benda kotor. Tiba-tiba bukan kotor, najis. Lepas tu kan darah najis ke dah? Darah najis. Tu darah keluar tu daripada daging ayam ikan, najis lah. Tetapi dimaafkan pada makan. Sebab apa dimaafkan pada makan? Kalau tak maaf pada makan, jadi sayurlah kitanya. Apa panggil apa tu? Bagi teriung apa tu? Sayurlah kitanya. Sayurlah. Tak boleh makan lah binatang yang berdarah. Dimaafkan pada makan. Tapi kalau kena tubuh tak maaf, kalau kena pakaian tak maaf. Kalau masuk dalam perut pun maaf.
Takkan kena luar tangan pakaian jadi tak maaf. Masuk dalam perut, tu tak ada arah dah. Kalau tak maaf tak boleh makan langsung. Kalau kena tangan, kena pakaian, kenapa tak jaga molek? Hati. Tu tak maaf lah. Jadi tangan ni kena basuh molek. Kalau hidup celup, datang tangan ke dalam air tadi, tak ada tangan tu takkan jadi suci. Faham tak ni? Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Ini pandangan Ibnu Hajar. Pandangan Imam Nawawi tidak. Darah yang ada dalam daging itu dihukumkan suci. Itu jumhur pandangan ulama fiqh mazhab yang lain. Gitu je boleh royak. Jumhur pandangan ulama fiqh mazhab yang lain, darah yang ada di celah-celah daging ayam ikan tu hukumnya suci. Tapi kok luar tu kena basuh molek. Kok luar kena basuh molek. Jangan basuh cincai-cincai. Darah kok luar tu. Hak dalam tu keluar pada masa air tu panas, gula tu panas. Hak tu darah tu hukum suci. Dia buat tu. Itu jumhur ulama fiqh pandangan seumpama tu. Sebab itu pernah timbul dalam YouTube. Ni kuah gula daging ayam ikan najis. Orang pun pakat duk kata ajaran sesak mana ni najis lah apalah. Ni mengarut belaka ni cepat sangat. Jangan cepat sangat gitu. Usum molek. Dan najis kenapa? Kerana darah. Darah najis ke tak? Memang darah najis. Lepas tu darah dalam daging, dalam ikan, dalam ayam tu. Hak dalam nak buat warna. Tu kata dalam luar sama darah najis. Tapi nak buat rana tu maaf pada makan. Tapi kalau kena tangan kena basuh molek. Tupuh atas latar kena basuh molek. Kena pakaian kena basuh sebab najis. Ada dah kita ni. Maknanya kalau jenis basuh tangan, masuk tangan dalam tu dah apa nak kena lah. Melainkan kita pakai hak pandangan kebanyakan ulama, darah yang ada dalam daging itu dihukumkan suci. Habis cerita. Mana kalau hukum suci, kita basuh ni kerana beluah aja, kita masuk dalam air gitu tak apalah. Tapi seeloknya sesuatu lagi tu, bukan kata lepas makan kita nak mula-mula makan pun ialah tangan kita macam tadi takut duk main jerawat. Kita dah sedar najis. Kita tak najis. Kita pecah jerawat, dalam tu ada darah, ada nanah, ada belah kena jerawat ni kan. Dah najis kan? Di tangan kita najis, di pipi kita najis. Tapi dah kita masuk solat ke mana? Darah nanah ni dimaafkan. Memang najis tapi untuk solat sah. Depan dia akan ceritalah najis-najis yang dimaafkan. Nisbah dengan solat, termasuk darah nanah yang sedikit dimaafkan. Tapi najis tak tangan kita? Najis. Najis tak pipi kita? Memang najis lah. Tadi darah penuh najis lah. Selagi tak basuh najis pipi kita. Tapi solat sah ke tak? Sah. Sebab ini najis yang dimaafkan nisbah dengan solat. Itu je lah. Tapi kalau najis di tangan ni masuk ke dalam air menanti bukan air warik. Kalau air warik kita datangkan air atas tangan kita, kita basuh. Itu air warik. Air datang ke atas tangan kita. Tahu tak ni? Ni air hak menanti ni, bukan air yang warik. Air datang tak akan jadi najis. Melainkan berubah, barulah dihukumkan najis. Ni orang cerita, dia tengoklah, dia kata pakar comel tapi basuh kecing tak pandai. Pakar rupa agama lah, tapi basuh kecing tak pandai. Dia kecing, sudah kecing, dia selokkan pelekat dia pun ambil air ni tak ada tangan. Dia pun masuk dia tu dalam, dia masuk dalam tu. Ada air banyak ke sikit, air sedikit, lepas tu dia masuk dalam tu. Apa jadi? Najis datang ke atas air, maka automatik air di tangan hukum najis. Hak dia tu pun kekal najis, tapak tangan pun jadi najis. Dia buat gitu, dia masuk dalam tu. Adakah air datang ke atas najis ataupun najis datang ke atas air?
Najis datang ke atas air. Ni tak kena lagi ni. Sebab air sikit ni. Tapi kalau naik tikam dalam kolah rumah dia lah. Dia tengok sudah kecil nampak cetong tak ada, dia pun khabar tepi kolah, dia pun tikam dalam kolah rumah dia sendiri. Kolah besar ni tak apa. Kalau kolah maju suara gitu katok dia orang lah. Macam kecil patut naik negak tepi tu pakai tikam dalam tu. Kejong dia orang buat gitu. Kolah rumah dia. Tak apalah sebab walaupun najis datang ke atas air tapi air banyak. Ni kita cari air sikit ni. Air yang tak sampai 2 kolah. Senang diselokkan pelekat dia ambil tangan. Pah dia buh dalam tu. Jadi mana apa ni? Air didatangi oleh najis. Air maurud dipanggil. Adapun kalau air warik cerita lain. Ni. Macam cerita minggu lepas lah. Panjang dah cerita minggu lepasnya. Hak berkaitan dengan air warik dengan air maurud. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Sebab dalil dalam mazhab Syafi'i kitanya berkaitan dengan air warik, air maurud ni adalah ketika orang Badawi kencing dalam masjid Nabi SAW, Nabi perintah sahabat datangkan air. Maka sahabat pun datangkan air, Nabi pun siram ke atas air kencing orang Badawi. Mana situ apa tu? Air datang ke atas najis air kencing orang Badawi, yang mana air itu akan turun ke dalam tanah. Tak ada masalah lah. Jangan buat atas kapek masjid surah ni gitu. Kencing atas kapek, lepas tu ambil air cetong siram atas tu. Tu kepala jetik telinga. Panggil apa tu? Tidak mumayyiz. Tak reti cara menyucikan najis. Nabi siram je, Nabi pasir, air kencing turun ke dalam tanah. Air yang Nabi siram pun turun ke dalam tanah. Kita ni atas kapek, bawah ni seming. Senang sudah kecing atas kapek, ambil air cetong siram atas tu. Tu kata kekong kepala. Pajahir gitu lalu ni. Di mana apa ni? Air datang ke atas tempat najis. Air mauruknya mana? Air menantinya macam mana? Hak Nabi kata, orang yang izastaiqaza ahadukum tu, fala yadkhul yadahu fil ina hatta yaghsila salasan. Apabila ni bangun tidur seorang kamu, maka janganlah kamu masukkan tangan ke dalam bekas. Nabi larang. Sebab apa di hujung hadis Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana seseorang tidak mengetahui di mana kau tangan dia tidur. Nabi kata orang tidur atas lembek, atas katil tu tahu. Tangan tu tidur mana? Tak tahu. Jadi dibimbangi tangan ni ada kotoran. Kalau tangan ada kotoran, jadi apabila tangan dimasukkan ke dalam bekas Nabi larang, kalau ada najis berarti air menanti. Air dalam inak dalam bekas tu menanti. Itu Nabi larang datangkan tangan ke dalam air. Nabi suruh basuh dulu tangan. Basuh tangan ni kena air datang ke atas tangan ni. Jangan tangan pergi masuk ke dalam bekas. Waktu Nabi larang. Sebab apa? Air yang sedikit jadi menanti, maurud. Ni haisulam yakun waridang ni. Sekiranya air tidak ada air itu datang ke atas najis. Ni kena faham molek poin ni. Tak faham sini jadi punarana. Tak faham air datang dengan air menanti. Memang air tak sampai 2 kolah kita bicara ni. Kalau air sampai 2 kolah, air datang ke air menanti tak ada isu. Kalau sampai 2 kolah, ini tak sampai 2 kolah lah. Ini hak timbul masalah kita menyucikan najis. Najis atas latar. Kita datangkan air, air sudah berhubung dengan najis. Air tak sampai 2 kolah, tapi air menanti ke air warik, air datang. Air warik, air datang walaupun sedikit, air tu dihukumkan kuat. Sebab dia datang. Adapun kalau air sedikit, kemudian didatangi oleh najis ke atasnya, jadi air adalah sedikit. Didatangi najis ke atasnya pula. Hak Nabi kata jangan kamu selang tangan kamu dalam bekas.
Sebab apa? Punahlah air tu. Sebab air tu sedikit, lepas tu didatangi pula oleh najis, maka air tu lemah. Automatik air tu menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Faham? Jadi kalau faham sini, fahamlah kaedah menyucikan najis macam mana, hukum mesin basuhnya macam mana, kita akan fahamlah. Tak payah mana. Ini kaedah dalam mazhab Syafi'i ni. Air datang, air menanti ni kaedah dalam mazhab Syafi'i kita. Sama dengan persoalan kita kata kau di hadapan ada di bawah tu. Masalah bangkai. Mana bangkai semut? Bangkai. Kalaulah kita kata kita bubuh gula dalam bekas yang kosong, di gula tu ada bangkai semut, kemudian kita pun datangkan air di atasnya, maka air tidak akan jadi punah. Sebab air datang ke atas bangkai semut. Bangkai semut tu terapung, kita ambil buanglah. Faham tak? Adapun kalaulah kita bubuh gula kemudian, sekarang ni kita buat air, tiba-tiba tak manis molek lagi. Sebab dia orang jadi nyakit kecil manis ni kena manis sikit lah. Tak ada badan. Kalau macam kita sesudu, dia kena 2-3 sudu. Jadi dia pun tak puas hati, dia pun ambil ni gula lain, dia pun tambah, dia pun bubuh tu bersekali dengan bangkai semut di dalam. Maka najis datang ke atas air, dia yang datangkan, maka air tu menjadi najis. Sebab air yang sedikit didatangi oleh bangkai semut yang hukumnya najis. Melainkan nak pakai pandangan Imam Qafal, sebagaimana mazhab-mazhab yang lain, selain daripada manusia, selain daripada ikan, selain daripada binatang, daripada belalang, yang mana bangkainya tak najis, termasuk tak najis juga bangkai binatang halus. Kita dalam mazhab Syafi'i kita, semua bangkai najis belaka, melainkan manusia, ikan dan belalang. Semut najis. Manusia, ikan, belalang je tak najis. Tapi kebanyakan pandangan imam-imam mazhab yang lain, pandangan Imam Qafal sendiri, ulama fiqh yang bermazhab Syafi'i mengatakan bahawa selain daripada manusia tak najis, ikan tak najis bangkai, belalang tak najis bangkai, binatang halus pun bangkainya tak najis. Tapi tidak ada mazhab yang membenarkan makan bangkai. Bangkai semut tak boleh makan, haram. Tapi najis ke tidak? Tidak najis. Maka tak najis tak apalah. Kita bubuh, Allah ada bangkai semut. Senyap-senyap sudahlah. Minum air tu. Gitu je. Tak apa kalau air. Kalau kena gula sekawak. Dia kalau buat air, kita bergula dulu, air bubuh kemudian. Tak apalah sebab air datang. Kalau kita bergula dalam kuah gula bubuh kediang tau. Tu kan orang masak. Kan gula bubuh kemudian kan. Kita bubuh gula. Masa kita bubuh tu, Allah ada bangkai semut, tak ada nak stok dah. Masuklah bangkai semut dalam kuah gula sekawar. Najis lah. Lepas tu kan cuah lah. Cuah habis. Lah. Allah, orang lain tu lauk habis dah tu. Orang duk tunggu lauk dah tinggal nasi je. Lah, tunggulah masuk gula lain pula. Ngamuk orang. Awak senyap-senyap sudahlah. Pakai Imam Qafal. Sebab apa? Tak najis. Bangkai semut tu terapung, ambil molek buang. Awak senyap-senyap. Pakai siapa tu? Pakai pandangan Imam Qafal. Cuma kita nak ceritanya, kalau boleh kita faham, air yang sedikit tadi tu datang ke atas bangkai semut ataupun bangkai semut yang kita bubuh ke dalam air. Kalau air yang datang ke atas bangkai semut air warid, maka air tak akan najis. Tapi kalau bangkai semut datang ke atas air maurud, haisulam yakun waridan lah. Sekiranya air itu tidak datang, air itu menanti dalam bekas tu, bangkai semut yang datang ke atasnya, air itu otomatik menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Sebab bangkai semut najis yang nampak dengan mata pertengahan, bukan najis halus. Nampak dengan mata pertengahan tu kan, maka najis lah air tu. Kan? Ini ambil molek ni.
Hak jadi najis ni air yang sedikit, apabila berhubung dengan najis adalah haitsulam yakun waridan, sekira-kira air yang sedikit tadi tidak datang ke atas najis. Air menanti, maka air yang didatangi oleh najis, air itu automatik menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ambil kitab molek, ambil faham kitab molek. Kita ngaji, kita ambil kitab. Orang mengajar hanya tolong royak aja. Lepas tu kita tengoklah kitab tu kata mana. Haisu sekira-kira, lam tidak ada, tidak, liyakun adalah air sedikit tadi tu waridan datang ke atas najis. Dengan bahawa air tu maurud, air tu menanti najis. Kalau air warid, air datang takkan dia najis. Simple saja hukum fiqh kitanya. Ni hukum fiqh. Dak cermat dak beralu. Cermat dah hukum fiqh ni. Cermat beralu dah hukum fiqh ni. Kalau dak cermat dak beralu, air menanti pun tak apa. Tu tak beralu, tu hukum fiqh pun dak lulu. Hak mana hukum fiqh lulu? Cermat dah tu. Melainkan kalau orang nak waswas, tu cerita lain. Kita tak pakai hukum waswas. Hak fiqh kata suci, memada, itulah beraluh dianya. Bab hukum fiqh tak pakai hak tak beraluh ni. Hukum fiqh nak jaga bab kesucian, syarat sah solat kesucian. Maka kita kena tahulah macam mana hak sucinya, macam mana hak najisnya, macam mana. Bila kemudian air yang sedikit ni berhubung dengan najis yang nampak dengan mata pertengahan, maka air tadi dihukumkan najis. Najis mana ni? Yang bukan najis ampunan pada air walaupun ampunan pada solat. Kita berhenti di terjemahan situ. Jumpa dah? Kita baca di terjemahan dah ni. Yang bukan najis ampunan pada air walaupun ampunan pada solat. Mana apa? Yang mana najis tu bukan najis yang dimaafkan nisbah dengan air, walaupun najis tu dimaafkan nisbah dengan solat. Contohnya depan ada cerita lah. Mana contohnya najis yang nisbah airnya tidak maaf, nisbah solatnya maaf. Tadilah darah yang sedikit, nisbah solat maaf. Tapi kadang sedikit tu titik dalam air yang sedikit, air tu jadi najis. Contoh, darah tu titik, jari kita luka, darah tu pun titik dalam air yang sedikit. Maka darah tu najis yang nampak dengan mata pertengahan. Darah tu kalau solat tak apa, maaf. Tapi air tak maaf, najis macam air tu. Gitu je. Kan darah sedikit, contoh darah nyamuk tu lah. Kita dalam solat kita pun katok, tengok darah, lekat darah di baju kita, teruskan solat. Najis ni darah, najis, tapi dia ampuni, dimaafkan pada solat. Solat diteruskan. Bukan beri salam dah, sudah dah solat tu, nak semayang semula, boleh pergi basuh dah ni sebab sudah dah semayang. Nak semayang semula, tak boleh basuh juga, tak apa. Tapi disunatkan kita basuh, walaupun dimaafkan, tapi najis ke tak? Najis. Kita nak menghadap Allah, kotor pun jangan sama telah najis, walaupun najis yang dimaafkan sekalipun. Jadi darah sedikit disebut dengan solat maaf, diampuni. Tapi kalau darah sedikit tadi, nanah sedikit tadi, titik dalam air yang tak sampai 2 kolah, air itu dihukumkan jadi najis. Mana najis tidak dimaafkan pada air, walaupun najis itu dimaafkan pada solat sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.